Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang kepada kursus Falsafah Hitam kuliah ke-8. Hari ini kita akan membincangkan tokoh dari Perancis iaitu Voltaire dan karyanya Candide. Jadi hari ini kita akan bereksperimen dengan medium ataupun video yang lebih pendek dan harap lebih banyak orang dapat mendapat manfaat lah. Jadi hari ini kita membincangkan Voltaire dan karyanya Candide. Jadi sebelum saya mulakan, kita kenali dulu siapa itu Voltaire. Voltaire lahir di Perancis, Paris, France, dan beliau hidup pada zaman kurun ke-18 dan beliau merupakan seorang pemikir yang sangat terkenal. Dia juga merupakan seorang all-rounder lah, basically. Dia menulis syair, pantun, novel, drama dan sebagainya. Ya, beliau juga merupakan seorang ahli sejarawan sebenarnya. Jadi sangat menarik. Voltaire never thought that dia akan dikenali ataupun dikenang sebagai seorang penulis novel, iaitu karyanya yang paling terkenal yang kita baca hari ini, iaitu Candide. Malah beliau fikir itu adalah hanya side hobby beliau sebenarnya. Beliau menulis Candide pada ketika beliau berumur lebih kurang 60 tahun kalau tak silap saya. Jadi Candide ini masa dia tulis, dia ingat mungkin ini sudah zaman saya nak meninggal dan sebagainya. So it's like a farewell message lah. Beliau ada scholars yang mengatakan bahawa Candide ini merupakan satu kerja di mana although it's a fiction tapi ada sedikit connotation like biographical, autobiographical element in there. Jadi kita boleh lihat sebenarnya kisah-kisah kehidupan beliau dari cerita Candide ini. Penulisan Voltaire sebenarnya sangat menarik. Beliau mempunyai wit dan beliau berani menentang pihak berkuasa pada ketika itu. Tak kira lah gereja ataupun kerajaan. Voltaire ni sebenarnya dia pernah dihalau beberapa kali dari di mana dia tinggal kerana tulisannya mengakibatkan ataupun mengungkit kemarahan pihak otoriti, dan beliau terpaksa berhijrah ke Jerman dan ke England dan sebagainya. Dan sebenarnya Voltaire, pemikiran politik Voltaire boleh didapati di tulisan beliau yang bernama A Letter Concerning the English Nation, kalau tak silap saya. Tapi hari ini kita baca Candide. Kenapa? Kerana ini bias lah, kerana saya nak baca Candide lah. Saya tak pernah baca Candide. Sebab Candide ni dia satu karya yang dikira klasik ataupun one of the best modern literature lah yang pada zaman moden ini. Jadi saya pun berminat lah nak baca Candide ini. Kenapa? Apa yang ada pada Candide ini sehingga kan ramai orang berkata it's like a living legend lah, so to speak. Jadi hari ini kita akan merujuk dua tema yang ringkas saja, iaitu falsafah optimistik lawan falsafah pesimistik, dan yang kedua adalah tentang feminisme. Jadi untuk yang pertama, karya Candide ini sebenarnya menyerang falsafah optimistik yang berleluasa pada zaman itu. Pada zaman itu masyarakat menghormati pandangan satu orang filosof iaitu yang bernama Leibniz. Apa yang falsafah optimistik ini mengatakan bahawa the world is as it should be. This is the best of all possible worlds. Jadi kalau ada apa-apa benda yang tak baik berlaku, kita akan cakap bahawa this is what it should be, this is what it should happen, and we shouldn't question it. Seolah-olah semuanya sudah diputuskan dan ini adalah untuk kebaikan semua. Untuk Voltaire sebenarnya, beliau pernah mengambil posisi sebegitu, tetapi beliau mengubah pemikiran selepas kejadian gempa bumi di Lisbon, Portugal pada ketika itu. Untuk Voltaire, apa yang berlaku pada ketika itu telah sangat tidak adil. Kenapa begitu ramai orang yang tidak bersalah, innocent people, civilians dan sebagainya, mati. Dan Voltaire menyerang falsafah optimistik ini yang mengatakan things are as they should be, or
This is the best of possible worlds. For Voltaire, this is clearly wrong lah, because he sees so many wrong and evil in this world. Jadi Voltaire menyerang falsafah ini dengan menulis novel ini. Jadi novel ini dia pendek, tapi dia pendek, dia funny, dan sebenarnya dia menyerang, dia ridicule the optimistic notion. Jadi dalam Candide ini kita mengikuti watak utama, iaitu Candide dan gurunya Pangloss, dan kita dapat lihat reaksi mereka ketika kejadian yang sangat buruk berlaku. Mula-mulanya mereka maintain bahawa mereka mengikutlah falsafah optimistik tu. Mereka menerima perkara yang jahat yang berlaku dan sebagainya, sehingga kan keadaan mereka melihat keadaan dunia begitu teruk, dan mereka mengubah, ataupun sekurang-kurangnya Candide lah, mengubah pandangan beliau. Dan kita dapat lihat sebenarnya setiap watak dalam Candide ini mewakili seseorang ahli falsafah ataupun satu pandangan yang berlainan. Contohnya Martin dalam cerita ini sebenarnya dia merupakan seorang yang pesimistik. Jadi saya tidak akan spoil, no spoiler in this story, tetapi sebab saya galakkan korang baca, sebab bacaan itu lebih penting dari percakapan saya yang tidak bermanfaat ini. Jadi kita dapat lihat dalam cerita ini ada banyak kejahatan ataupun evils that happen. Kejadian slavery contohnya, dan kita dapat lihat penindasan terhadap kaum wanita, penindasan terhadap semua golongan sebenarnya, golongan bawahan dan juga raja-raja. Dan kita dapat lihat sebenarnya ada juga isi-isi tentang peperangan yang berlaku, bagaimana manusia memusnahkan sesama sendiri. There's a saying like a man is a wolf to each other, Dan untuk Voltaire ini, this is not the best of possible worlds, this is a lot of wrongs. Dan dalam Candide ini kita dapat lihat bagaimana beliau ridicule this notion, sehingga kan boleh dikatakan perkataan pesimistik, iaitu the opposite of optimistic, diwujudkan selepas penulisan buku ini. Jadi untuk tema yang kedua, iaitu feminisme, kita dapat lihat sebenarnya Voltaire ini seorang yang mempunyai berpandangan tinggi kepada kaum wanita. Mungkin sebab beliau mempunyai banyak perempuan simpanan dan beliau menghormati, menyanjung mereka. Sebenarnya dalam cerita ini kita dapat lihat pelbagai penindasan terhadap kaum wanita. Paling ketara ialah kes Rogo. Hampir semua, spoiler. Sebenarnya banyak watak utama yang perempuan dalam cerita ini, macam mereka ada menceritakan kisah bagaimana mereka dirogo dan sebagainya. Dan ada banyak ayat dalam Candide ini yang sebenarnya mewakili pandangan Voltaire tentang apa yang kita telah buat terhadap kaum wanita ini. Pelbagai penindasan, tak ada peluang untuk mereka advance, social mobility, tak ada peluang dan sebagainya. Dan bagaimana mereka ini seolah-olah satu hadiah yang boleh dibahagi-bahagikan antara kaum lelaki selepas peperangan ataupun dan sebagainya lah. Jadi Voltaire juga ada menceritakan bagaimana melalui dialog seorang watak wanita ini, bagaimana kaum wanita ni seolah-olah bagi kaum lelaki pelacuran merupakan satu perkara yang mereka boleh gelak, have fun, make fun of dan sebagainya. Tapi untuk kaum wanita, it is like an ocean of misery that they are being constantly exploited. Saya fikir sangat relevan juga sehingga masa kini, di mana walaupun ada juga kaum lelaki dan juga kanak-kanak yang dieksploitasi lah, tetapi
kebanyakannya lah human trafficking mostly are women. So there are some things that women face that men don't lah. Jadi kalau anda minat idea feminisme Voltaire, ini anda boleh baca karyanya yang bernama Wives Obey Your Husband. Karya itu sangat funny, tetapi at the same time it reflect lah how society thinks basically, like how women should dress and so on. Dia sangat menampakkan hipokrisi kaum lelaki lah. We ask women to do certain things, then we actually don't follow it ourselves. Akhir kata, Voltaire merupakan seorang pemikir dan penulis yang sangat prolific lah. Beliau menulis dengan luas, pelbagai topik. Dan jika anda tak minat falsafah pun sebenarnya, Voltaire ni is not strictly a philosopher actually. Voltaire, kalau anda tak minat falsafah pun, anda boleh baca karyanya kerana ia merupakan fiction dan karyanya selalunya sangat pendek. Dan pendek tapi funny and in-depth. Kalau anda boleh notice lah if you read between the lines. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Dan minggu depan kita akan ikut pembentang yang lain. Terima kasih.